Salam sejahtera dan salam perkenalan. Saya Ramalingam Rajamanikam daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Topik pembentangan saya ialah pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam kerangka Undang-Undang Pendidikan di Malaysia. Maka fokus perbincangan saya ialah tentang kedudukan bahasa Melayu dalam Undang-Undang Pendidikan. Sejauh manakah bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, bahasa memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Bahasa menjadi alat yang dapat memacu pembangunan bangsa dan negara menerusi sistem pendidikannya. Pada lazimnya, setiap negara menjadikan bahasa kebangsaan negaranya sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di negara tersebut. Begitu juga halnya di negara Malaysia. Negara Malaysia telah memperuntukkan tentang bahasa yang seharusnya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Dalam konteks Malaysia, bahasa kebangsaan telah diangkat darjat dan martabatnya sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara sama ada dalam sistem pendidikan negara di institusi awam maupun di institusi swasta. Persoalan yang berbangkit di sini ialah apakah takrifan bahasa kebangsaan di bumi tercinta Malaysia. Oleh itu, persoalan tentang bahasa kebangsaan perlu dirungkai terlebih dahulu. Menurut Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Sejajar dengan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi di negara ini, maka kedudukan, darjat dan daulat bahasa Melayu telah diangkat sekaligus menjadi bahasa kebangsaan di negara kita. Tarifan bahasa kebangsaan tidak diperuntukkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Walau bagaimanapun, Akta Bahasa Kebangsaan menggunakan istilah bahasa kebangsaan dalam peruntukan-peruntukan yang terkandung dalamnya. Maka tarifan bahasa kebangsaan yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan perlulah dirujuk dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 apabila kita ingin mentarifkan istilah bahasa kebangsaan. Dalam konteks pendidikan secara khusus, terdapat dua akta yang perlu kita teliti untuk mentarifkan tentang bahasa kebangsaan dan bahasa yang seharusnya menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Pertamanya ialah Akta Pendidikan 1996 yang disebut sebagai Akta 550. Yang kedua ialah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 yang disebut sebagai Akta 555. Menerusi Seksyen 2 Akta Pendidikan 1996, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan seterusnya diangkat sebagai bahasa pengantar dalam institusi pendidikan awam. Tarifan yang sama juga telah diberikan dalam Seksyen 2 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Nah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu inilah yang menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Selesai tarifan tentang bahasa kebangsaan. Mari kita beralih pula untuk melihat peruntukan khusus dalam Akta Pendidikan 1996 dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 bagi menilai sejauh manakah bahasa Melayu diangkat darjatnya sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara dengan merungkai peruntukan secara khusus. Para pendengar yang dihormati, mari kita lihat kedudukan bahasa kebangsaan dalam Akta Pendidikan 1996 terlebih dahulu. Seksyen 17 subseksyen 1 dengan jelas memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan di negara Malaysia. Berdasarkan seksyen ini, adalah jelas bahawa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu wajib digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Walau bagaimanapun, Seksyen 17 subseksyen 1 ini memberikan pengecualian kepada dua bentuk sekolah.
Pertamanya, pengecualian diberikan kepada sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan mengikut Seksyen 28 Akta Pendidikan 1996. Maknanya, sekolah jenis kebangsaan ini tidak perlu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang keduanya, ialah mana-mana institusi pendidikan yang dikecualikan oleh menteri daripada menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Persoalan yang timbul di sini ialah apakah kriteria yang digunakan oleh menteri untuk memberikan pengecualian kepada mana-mana institusi pendidikan untuk menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Menteri mempunyai kuasa budi bicara untuk membenarkan institusi pengajian tinggi awam daripada menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Persoalannya, apakah panduan yang digunakan oleh menteri ataupun apakah faktor-faktor yang diambil kira oleh menteri untuk memberikan pengecualian kepada institusi pendidikan tersebut daripada menggunakan bahasa kebangsaan. Ini tidak jelas dalam Akta Pendidikan maupun dalam undang-undang lain yang wujud di Malaysia. Selesai Akta Pendidikan 1996, kita beralih pula kepada Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 bagi menilai sejauh manakah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diangkat martabatnya dalam peruntukan dalam akta tersebut. Seksyen 41, subseksyen 1 secara jelas memperuntukkan bahawa semua institusi pendidikan tinggi swasta, IPTS, hendaklah mengendalikan kursus pengajiannya dalam bahasa kebangsaan. Menurut Seksyen 41, subseksyen 1 ini, IPTS wajib secara mandatorinya menggunakan bahasa kebangsaan dalam mengendalikan kursus pengajiannya. Walau bagaimanapun, Seksyen 41, subseksyen 3 telah memberikan pengecualian kepada menteri untuk membenarkan IPTS mengendalikan suatu kursus pengajian atau sebahagian yang substansial suatu kursus pengajian dalam bahasa Inggeris. Dalam konteks ini juga, menteri mempunyai budi bicara yang luas dalam memberikan pengecualian. Sekali lagi, persoalan timbul ialah apakah panduan yang digunakan oleh menteri, apakah faktor yang diambil kira oleh menteri, ataupun apakah kriteria yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan pengecualian ini kepada IPTS. Secara intihannya, dapat kita lihat bahawa dalam Undang-Undang Pendidikan memang jelas kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sekaligus sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara sama ada dalam sistem pendidikan kebangsaan ataupun dalam IPTS. Walau bagaimanapun, budi bicara yang luas telah diberikan kepada menteri dalam memberikan pengecualian kepada mana-mana institusi pendidikan untuk menggunakan bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Peruntukan ini wujud dalam Akta Pendidikan 1996 dan juga Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Budi bicara sebegini tanpa apa-apa panduan dan batasan dapat menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara Malaysia. Oleh itu, langkah yang tekal dan pragmatik harus diambil untuk memastikan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan sejajar dengan semangat dan roh yang telah diwujudkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Bahasa Kebangsaan 1993-67. Para pendengar yang dihormati, yang merah itu saga, yang kurik itu kundi, yang indah itu bahasa, yang baik itu budi. Sekian, terima kasih.